Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekalung apresiasi buat peneraju acara yang saya hormati, kombinasi kehakiman, pendukung kebenaran, penjaga masa yang setia bersama loceng keramatnya, para guru, seterusnya warga dewan yang dimuliakan Allah. Vaksinasi mencegah penyakit berbahaya. Begitulah bunyinya mauduk saya pada hari ini. Sebelum kata melancarkan bicara, izinkan saya merukai kata serta frasa yang terkandung dalam mauduk syarahan saya. Merujuk Kamus Dewan edisi keempat, vaksinasi adalah proses menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh seseorang sebagai langkah perlindungan mencegah sesuatu penyakit atau juga disebut imunisasi. Mencegah boleh didefinisikan sebagai mengikhtiarkan supaya tidak berlaku atau menghalang. Seterusnya, frasa penyakit berbahaya pula merupakan sesuatu yang menyebabkan badan menjadi sakit dan mengundang bahaya. Hadirin hadirat yang dirahmati, syariat Islam amat menitik beratkan kaedah pencegahan sama ada secara umum ataupun khususnya dalam perubatan. Islam telah menggariskan langkah-langkah pencegahan penyakit sejak sekian lama sama ada melalui nas Al-Quran maupun Al-Sunnah. Terdapat beberapa dalil yang berkaitan dengan langkah pencegahan, antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan belanjakanlah harta benda kalian di jalan Allah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bersabda, tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan dan tidak boleh memberikan mudarat kepada orang lain. Hadirin hadirat wahana ilmu, wacana fikrah saya yang pertama bertunjangkan kata vaksinasi melindungi diri. Menelusuri sejarah, vaksinasi atau imunisasi telah memberi kesan yang sangat besar kepada kesihatan diri, terutama yang kanak-kanak. Ia merupakan satu cara mencegah penyakit yang paling berkesan dan murah. Perkhidmatan imunisasi di Malaysia telah bermula semenjak zaman pemerintahan British pada tahun 1898, yang mana hanya imunisasi bagi mencegah cacar sahaja yang diberikan. Pada tahun 1950-an, imunisasi cacar dipuluskan ke seluruh negara, dan mereka yang gagal mendapatkannya telah dikenakan seringan RM1,000. Imunisasi ini telah berjaya menurunkan bilangan kes serta wabak cacar selepas itu sehingga cacar dapat dibasmi pada tahun 1950-an. Menurut UNICEF atau Tabung Darurat Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sehingga kini imunisasi yang diberikan kepada kanak-kanak telah berjaya menyelamatkan kira-kira 9 juta nyawa setiap tahun di seluruh dunia. Sejarah jelas membuktikan bahawa vaksinasi mampu mencegah penyakit berbahaya. Sidang Dewan yang saya hormati, wacana fikrah saya yang kedua berpasalkan kata vaksinasi mencipta imuniti kelompok. Vaksinasi dalam kumpulan besar dapat mewujudkan imuniti kelompok apabila sebahagian besar masyarakat telah dilindungi daripada jangkitan sesuatu penyakit cegah vaksin, bakteria atau virus penyebab penyakit tersebut sukar mencari seseorang yang boleh dijangkiti. Oleh itu, seluruh masyarakat akan terlindung daripada jangkitan penyakit tersebut. Kekebalan kelompok inilah dinamakan imuniti kelompok atau herd immunity. Imuniti kelompok hanya mampu dapat dicapai dengan imunisasi yang tinggi. Sebagai ahli masyarakat, kita bertanggungjawab untuk melindungi golongan yang rentan seperti kanak-kanak, orang tua, pesakit kanser dan pesakit HIV untuk mendapat jangkitan. Vaksinasi berupaya untuk melindungi mereka yang tiada perlindungan imunisasi dan berisiko daripada dijangkiti bakteria atau virus tersebut. Hal ini secara tidak langsung membuktikan vaksin bukan sahaja untuk melindungi diri tetapi turut melindungi seluruh keluarga, masyarakat dan negara. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, wacana fikrah saya yang terakhir berkata kuncikan frasa vaksinasi merangsang sistem imun. Menurut WHO, vaksin mampu merangsang sistem imun badan sendiri untuk melindungi seseorang itu daripada jangkitan berikutnya atau perasa penyakitnya tersebut.
Apabila sistem kekebalan tubuh meningkat, tubuh akan lebih mengenali penyakit daripada jangkitan virus, bakteria dan kuman. Seterusnya bertindak melawan penyakit sebelum jangkitan yang lebih besar berlaku. Hal ini menunjukkan suntikan vaksin pelalian atau proses imunisasi mampu merangsang sistem imun badan sekaligus dapat mengelakkan penyakit yang mendatang. Sidang Dewan yang dihormati, hal ini bertepatan dengan syariat Islam yang menyarankan umatnya agar sentiasa mencari penawar dan penyakit yang dihidapi sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud setiap penyakit mempunyai penawar. Apabila penawar menepati penyakit tersebut, nescaya akan sembuh dengan izin Allah. Riwayat Muslim. WHO merupakan organisasi yang paling besar dan penting dan isu kesihatan telah pun mengiktiraf keselamatan penggunaan vaksin. Di Malaysia, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan pada tahun 1989 telah memutuskan program imunisasi negara adalah harus dari segi syarak. Pada 2016, Mufti Wilayah Persekutuan juga menyatakan hak hukumnya adalah harus. Malah Syekh Dr. Yusuf Al-Qadrawi dalam rancangan fatwa mubasyirahnya mengatakan berkenaan hukum pemberian vaksin kepada anak kecil adalah sesuatu yang fardu. Jika kita tidak bersandarkan kepada WHO sebagai badan bertanggungjawab dan sebagai umat Islam, fatwa dan pandangan ulama umum kita tolak, maka pandangan siapa yang harus kita ikut? Kesimpulannya, vaksin bukan lagi merupakan kehendak seseorang, tetapi bahan pencegah ini menjadi keperluan kepada masyarakat secara umumnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.